Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita teruskan sesi pembelajaran kita kali ini. Masih lagi dalam unit 24, Pintar Keuangan. Cuma kali ini kita nak perkemaskan lagi aspek ataupun ilmu tata bahasa. Baik. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu mengenal pasti sekurang-kurangnya 10 kata majmuk pada teks perbualan bertajuk lawatan celik wang. Jadi maksudnya kali ini kita nak belajar tentang kata majmuk. Terus ke muka surat 183 dan kamu akan lihat ada satu teks perbualan bertajuk lawatan celik wang. Lawatan celik wang. Baik. Apa yang perlu kamu buat seperti biasa, baca dan fahamkan teks perbualan ini. Apa yang dibicarakan, apa yang dibincang oleh Farisha dan ayah dia serta ibu. Apa yang dibincangkan oleh ayah Farisha, ibu Farisha dan Farisha sendiri. Dia cakap tentang apa? Baik. Kita tengok. Kita tengok sikit. Kita tengok sikit apa yang mereka bincangkan. Baik. Setelah pulang dari lawatan sambil belajar di muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia, Farisha berkongsi pengalaman dengan keluarganya. Baik. Setelah pulang dari lawatan sambil belajar di Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Apa benda tu? Sekejap, saya garis. Galeri Seni. Galeri Seni satu. Bank Negara Malaysia satu. Apa benda yang saya gariskan itu? Itu merupakan contoh kata majmuk. Kata majmuk ini kita telah belajar sewaktu di sekolah. Pada awal tahun hari itu pun sempat kita belajar kata majmuk. Kata majmuk ni apa? Baik. Kata majmuk ni dua perkataan atau lebih, 3 ke 4, 2 atau lebih perkataan digandingkan tapi membawa satu maksud. Dia dua perkataan atau 3 atau lebih tapi satu maksud. Contohnya galeri seni, bank negara, apa lagi? Alat tulis, papan putih, kan? Papan putih. Papan putih. Dua perkataan tapi membawa satu maksud. Tak apa. Kita akan ke contoh lepas ni untuk kamu lebih jelas dan lebih fahamlah. Baik, kita teruskan. Ayah dia tanya, bagaimanakah lawatan buah hati? Buah hati ayah ke muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia semalam. Galeri Seni Bank Negara telah kita bincangkan tadi. Farisha jawab, seronok ayah. Saya dapat makan angin sambil memperoleh ilmu pendidikan keuangan. Keunikan wang kertas dan wang siling Malaysia yang baharu dapat saya ketahui. Hal ini menimbulkan perasaan sayang saya akan wang. Terima kasih ayah dan ibu kerana memberikan peluang kepada saya mengambil bahagian dalam lawatan itu. Baik. Seperti apa yang kamu dapat lihat di sini, saya telah gariskan beberapa contoh kata majmuk yang terdapat pada teks ini. Jadi ada banyak lagi kata majmuk dalam teks ini. Jadi sebelum kita ke
tugasan ataupun latihan, ada baiknya kita belajar balik. Kita refresh, kita ingat balik apa itu kata majmuk. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita nak bincang balik, nak ingat balik berkaitan kata majmuk. Baik. Seperti apa yang dapat kamu lihat pada skrin sekarang, ada 4 jenis ataupun 4 kategori ataupun 4 kumpulan lah kata majmuk. Yang pertama, kata majmuk bebas. Di sebelah kiri, yang paling kiri itu kata majmuk bebas. Yang kedua, kata majmuk istilah khusus. Yang ketiga, kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa. Dan yang keempat ini seeloknya kamu hafal. Seeloknya kamu ingat kesemuanya. Ada 15 semua. Iaitu kata majmuk mantap. Baik, kita pergi satu-satu. Kata majmuk bebas ni, maksud kata majmuk bebas ni, kata majmuk itu terdiri daripada rangkaian kata bebas. Terdiri daripada rangkaian kata bebas. Maksudnya, kalau kamu tengok contoh, gambar rajah, air hujan. Baik. Perkataan pertama dan perkataan kedua itu sebenarnya ada maksud tersendiri. Contohnya gambar. Gambar ada maksud dia. Rajah ada maksud dia tersendiri. Air ada maksud dia. Hujan ada maksud dia tersendiri. Jalan, raya. Jalan ada maksud dia. Raya ada maksud tersendiri. Tapi bila digandingkan, bila dirangkaikan, membawa satu maksud sahaja. Gambar rajah. Gambar rajah ni seperti biasa yang kamu lihatlah. Dalam latihan ke, dalam kertas soalan ke. Baik. Air hujan. Air hujan tu. Jalan raya. Jalan raya. Membawa satu maksud. Padahal kalau dipisahkan, jalan ada maksud dia. Raya ada maksud dia. Nasi, minyak. Sejenis makanan, nasi, minyak. Nasi ada maksud dia. Minyak ada maksud dia. Tapi bila digandingkan, dirangkaikan sekali, nasi, minyak membawa satu maksud. Nasi, minyak. Terima kasih. Alat tulis. Jadi itu contoh kata majmuk bebas. Yang dua perkataan ataupun lebihlah. Yang tiada kena-mengena pun. Tiada kena-mengena antara satu sama lain. Tapi dirangkaikan, digandingkan, membawa satu maksud yang baharu. Itulah kata majmuk bebas. Baik. Yang kedua, kata majmuk istilah khusus. Okey, baik. Untuk kata majmuk istilah khusus, tiada bezanya. Tiada beza yang ketara lah. Ada. Kalau diterangkan pun agak sukar untuk difahami. Tapi untuk mudah kamu faham ataupun supaya kamu tak pening, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk bebas ni sama. Dia seakan-akan hampir sama. Kalau kamu tengok segi 3. Cari, gali. Cari maksudnya lain, gali maksudnya lain. Bila digandingkan, cari gali ni macam kita mencari sesuatu lah dengan lebih terperinci, dengan lebih dalam. Cari gali. Kemudian reka bentuk. Lut sinar. Lut lain, sinar lain. Tapi bila digabungkan, digandingkan, membawa maksud yang lain. Lut sinar ni apa? Maksudnya tembus. Tembus cahaya. Jelaslah maksudnya macam kamu tengok kaca yang jernih ataupun cermin. Cermin tingkap tu ke. Yang kamu kalau dari dalam rumah,
Kamu tengok keluar, kamu nampak jelas. Itu lut sinar, berbeza dengan lut cahaya. Kalau lut cahaya ni, cahaya je boleh masuk, tapi image ataupun yang real, yang sebenarnya kamu tak nampak. Cuma nampak cahaya. Itu beza. Itu kamu belajar dalam subjek sains lah. Kemudian, hak milik. Kepunyaan. Hak milik. Seterusnya, mata pelajaran. Mata pelajaran lah. Kalau kamu tengok, contoh kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk bebas ni hampir sama sahaja. Sukar atau susah untuk kita kenal pasti yang mana istilah khusus, yang mana bebas. Seakan-akan. Jadi tak kisahlah. Kalau kamu ingat air hujan tu istilah khusus ke, hak milik tu bebas ke, untuk sekarang tiada masalah. Untuk kamu faham dengan lebih dalam, nanti kamu akan belajar pada peringkat yang lebih tinggilah, alam menengah ataupun alam universiti lah nanti. Baik, seterusnya kita tengok kepada yang ketiga, kata majmuk kiasan. Yang ini sebenarnya, kata majmuk kiasan ni sebenarnya simpulan bahasa. Simpulan bahasa tu sebenarnya kata majmuk, tapi kiasan sama-sama sahaja. Contohnya seperti yang dapat kamu lihatlah, kaki ayam. Kaki ayam ni tidak memakai alas kaki lah. Buah hati ataupun kekasih. Makan angin. Maksud dia apa? Pergi bercuti, berjalan-jalan. Anak emas, iaitu anak kesayangan. Pilih kasih. Pilih kasih ni kita membezakan. Kita nak sayang yang mana? Kita nak maksudnya kita nak pilih kasih. Kejap. Pilih kasih ni apa ni? Kita memilih untuk menyayangi seseorang ataupun kita ada kawan ataupun ada anak lah. Ada anak lebih daripada satu orang. Ada 3-4 orang, tapi kita sayang seorang yang nombor 2 je. Kita itu pilih kasih lah. Maksudnya kita membezakan kasih sayang kita. Baik, itu pilih kasih. Yang seterusnya, manis mulut. Manis mulut ni, dia cakap apa pun orang cair je dengar. Itulah maksud manis mulut. Semua simpulan bahasa itu kata majmuk kiasan. Okey. Seterusnya, kata majmuk mantap. Baik, kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ni sebenarnya kata majmuk yang dieja, yang telah dimantapkan. Ejaannya telah dimantapkan ataupun dieja rapat. Baik, ada 15 semuanya. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kamu perlu ingat. Ingat semua supaya senang. Supaya senang. Tak banyak, 15 perkataan sahaja. Kenapa perlu ingat? Supaya bila kamu menulis, kamu tidak akan melakukan kesalahan semasa kamu menulis perkataan tersebut. Baik, yang pertama, antara bangsa. Kalau kita pisahkan antara bangsa, membawa maksud yang lain. Tapi bila dimantapkan, dieja rapat. Kata majmuk mantap ni, ejaannya dirapatkan. Dia bukannya dua perkataan. Satu perkataan. Dirapatkan. Semuanya ni sebenarnya kata majmuk yang lain pun kalau kita kira, contoh kalau kaki ayam tadi, kaki ayam, buah hati, kaki ayam tu dikira satu sebenarnya. Memang dua perkataan, tapi kalau dalam penulisan kita kira itu satu. Kaki ayam, buah hati, makan angin, samalah dengan kata majmuk yang lain. Nasi minyak jalan raya kita kira satu. Baik, tak apa. Itu kemudianlah. Tengok yang kata majmuk mantap. Antara bangsa. Antara bangsa ni peringkat luar negara lah. Beritahu. Dua perkataan tu. Tapi dimantapkan, dieja rapat. Kemudian bumi putera. Bumi putera ni macam kalau di Malaysia ni. Orang Melayu dan juga kaum dan etnik di Sabah dan Sarawak. Ataupun dipanggil penduduk asal. Penduduk asal. Kita lah bumi putera ni orang Melayu ataupun etnik Sabah dan Sarawak. Baik. Kemudian jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni kamu tahulah. Kaki tangan, kerjasama, olahraga.
Matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, apa ni, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara, pesuruh jaya. 15 ini sahaja. Apa ni perkataan, apa ni kata majmuk yang telah dieja. Mantap. Ada 15. Jadi kamu seeloknya kamu hafal supaya kamu tidak melakukan kesalahan semasa kamu mengeja perkataan ini ketika menulis. Baik. Kesemua contoh ini saya ambil dari Kamus Dewan. Jadi kamu boleh tengok apa yang saya bentangkan ini, apa yang saya bicarakan ini, semuanya ada dalam Kamus Dewan. Baik, saya harap kamu faham apa itu kata majmuk. Mudahnya, rangkai kata, dua atau lebih perkataan tapi membawa satu maksud. Itulah kata majmuk. Majmuk. Kembali ke muka surat 183. Baik, tadi kita dah bincangkan sedikit berkaitan teks perbualan ini. Baik, apa yang perlu kamu buat adalah kenal pasti atau cari kata majmuk yang terdapat pada teks perbualan ini. Okey, tadi kita dah bincangkan ada beberapa kata majmuk. Saya dah bagi contoh lah. Baik, jadi saya nak kamu cari yang selebihnya. Sekurang-kurangnya kamu kenal pasti 10 kata majmuk yang terdapat dalam teks perbualan ini. Cari. Sekurang-kurangnya 10. Kita dah bincangkan tadi. Dah diterangkan pun kepada kamu. Jadi sepatutnya tiada masalah untuk kamu kenal pasti kata majmuk dalam teks ini. Tak banyak. Sekurang-kurangnya 10. Ada banyak sebenarnya. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Dan saya harap apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita bincangkan kali ini, kamu dapat kuasainya, dapat ingat, dapat gunakan, dapat aplikasikan dengan baik. Sewaktu kamu menulis nantilah. Topik kita ataupun isi pelajaran kita kali ini pun tidaklah berat. Tidaklah sesukar mana. Tidaklah payah. Cuma kata majmuk. Yang penting kamu tahu kata majmuk itu apa. Saya ulang lagi sekali. Mudahnya kata majmuk ni sebenarnya rangkaian 2 atau lebih perkataan. 2 atau 3 atau 4 perkataan. Tapi membawa satu maksud. Itulah kata majmuk. Cukup kamu faham itu dulu untuk sekarang. Untuk masa sekarang, kamu faham dulu kata majmuk itu apa. Kalau kata tunggal ni, kata tunggal lah. Pen, pensel, beg. Kalau beg tangan, itu sudah jadi kata majmuk. Jam dinding, sudah jadi kata majmuk. Baik, itu sahaja. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.